Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat datang ke kelas Asas Masakan bersama Cikgu Faizah. Okeylah, untuk pengetahuan semua, ini adalah tajuk terakhir kita untuk tahun ini dalam subjek Asas Masakan. Nak buat apa pula ya lepas ni? Baiklah, aktiviti kerja kita pada hari ini ialah mengurus projek jualan. Pada kelas yang lepas, kita telah belajar macam mana kita nak menentukan kos dan juga menentukan harga jualan kan. Jadi hari ini kita nak belajar tentang macam mana kita nak menguruskan sesuatu projek jualan. Tajuk kita hari ini ialah persediaan untuk menjual. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti ruang dan bahan jualan yang akan dijual. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, cikgu nak kamu mestilah dapat yang pertama, menentukan ciri-ciri lokasi jualan yang baik. Yang kedua, menentukan pelanggan sasaran. Dan yang ketiga, menentukan barangan jualan yang hendak dijual. Okey, dah sedia? Kita tengok yang pertama, lokasi jualan. Kita nak jual dekat mana? Nak jual sewa kedai atau nak jual dekat booth yang kecil sahaja? Atau cuma nak buka gerai kecil atau kemah yang boleh dilipat? Semua ni kita kena ambil berat. Jom kita tengok, apakah ciri-ciri lokasi jualan yang baik? Nampak ni ada 4 ciri-ciri lokasi jualan yang bagus. Lokasi yang pertama, ciri-ciri yang pertama ialah, cuba tengok yang warna merah tu, tumpuan orang ramai. Okey, ingat lagi tak kalau kita berjual di sekolah, kita akan jual di pondok wakaf, pondok PIBG depan pendidikan khas. Kenapa kita berjual dekat situ? Sebab dekat situ adalah laluan murid-murid dan juga guru-guru yang hendak masuk ke kelas ataupun sewaktu mereka rehat. Kalau kita jual dalam pendidikan khas sahaja, tak ada orang yang lalu lalang dan tak ada orang yang akan nampak apa yang kita jual kan. Jadi, lokasi jualan kita mestilah tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Baiklah, yang kedua ialah senang dikunjungi. Okey, yang warna hijau tu. Senang dikunjungi. Contohnya kalau awak dah habis sekolah, awak buat keputusan untuk berjual. Janganlah pergi menjual di dalam kawasan kampung yang tak ada orang ataupun dalam kawasan kampung yang susah orang nak masuk. Tak ada bas masuk. Kalau kereta nak masuk pun jalan tidak bagus. Okey, pastikan tempat yang kita pilih tu senang dikunjungi, terutama sekali oleh kemudahan-kemudahan awam seperti bas ke, kalau kita dekat bandar, kereta api, teksi, okey. Jadi barulah senang pelanggan-pelanggan nak datang membeli di kedai kita. Baiklah, ciri-ciri lokasi jualan yang seterusnya ialah kemudahan api dan air. Okey, kita dalam tajuk asas masakan. Jadi kita jual adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dijual mestilah sentiasa bersih. Jadi mestilah ada kemudahan air yang bersih. Takkanlah kita nak jual dekat tempat yang kita guna basuh barang-barang dengan air yang bertakung kan. Air yang bertakung belum tentu bersih sebab dia tidak mengalir. Okey. Jadi pastikan kalau awak nak menjual, kemudahan di tempat awak tu ada api dan juga ada air. Seterusnya, kos sewa yang berpatutan. Sekiranya awak memilih untuk membuka kedai ataupun membuka kios, okey, pastikan awak dapatkan sewa yang berpatutan. Janganlah nanti bila dah jual-jual, duit modal tak rolling, kemudian awak terpaksa pula bayar sewa yang mahal. Okey, jadi 4 ini ciri yang cikgu bagi sebagai ciri-ciri lokasi jualan yang bagus. Okey. Kita tengok pula siapakah pelanggan sasaran. Okey, biasanya kita akan berjual hanya dalam kawasan sekolah. Siapa pelanggan sasaran kita di dalam sekolah? 4 sasaran kita di dalam sekolah. Yang pertama, mestilah pelajar sebab pelajarlah yang paling ramai dalam sekolah. Kita nak jual apa-apa ke, kita kena fikir dulu. Pelajar suka ke tak makan?
Pelajar mudah ke tidak nak bawa makanan tu? Kalau waktu rehat, pelajar mudah ke tidak nak makan makanan tu? Okay, sempat ke tidak nak habiskan sebelum habis waktu rehat? Kemudian yang kedua sasaran kita adalah guru. Guru-guru ni kadang-kadang sibuk, tak sempat nak makan di kantin. Jadi kita jual makanan yang memudahkan, contoh macam burger, okay, wedges, pisang goreng untuk cikgu-cikgu ni alas perut sebelum mereka makan di kantin. Yang ketiga adalah kaki tangan sekolah. Contohnya kerani sekolah, pembantu makmal. Okey, mereka ni juga adalah salah satu sasaran kita untuk menjual. Dan yang terakhir adalah kaki tangan swasta seperti pekerja dewan makan ataupun pekerja pembersihan. Mereka ni adalah kaki tangan swasta di sekolah dan mereka juga salah satu pelanggan sasaran kita apabila kita menjual di sekolah. Baik, ingat ya, ada 4 kategori pelanggan sasaran kita di sekolah. Okeylah, kita nak menentukan barangan jualan. Kita nak jual apa ni? Nak jual aiskrim, nak jual cookies, nak jual fast food, nak jual air. Okey, kita kena tentukan barangan jualan. Yang pertama sekali kita kena tentukan pula modal kita. Modal kita besar ke tidak? Kalau modal kita kecil, kita mulakan dengan barang yang mudah dulu. Yang modalnya kecil juga dulu. Contohnya sandwich. Okey, bila dah banyak jual sandwich, dah ada banyak keuntungan, kita pergi kepada tambahlah jualan-jualan yang lain. Biasanya di sekolah kita akan jual makanan. Okey. Bila kita nak jual makanan, banyak aspek yang kita kena ambil tahu. Makanan tersebut mestilah berkhasiat. Okey. Kalau diikutkan garis panduan Kementerian Kesihatan, ada makanan-makanan yang tidak boleh dijual di sekolah. Contohnya makanan-makanan ringan seperti junk food, keropok, nugget, sausage tu kalau diikutkan tak boleh. Mestilah makanan-makanan yang berkhasiat sahaja. Yang kedua, bersih. Mestilah bersih. Sebab itu tadi, tempat yang kita berjual tu mesti ada kemudahan air yang bersih. Yang ketiga, harga berpatutan. Apabila kita menjual di dalam kawasan sekolah, kita tak boleh memikirkan tentang soal keuntungan yang berganda. Sebab kita nak bantu para pelajar untuk membeli dengan kita. Para pelajar biasanya membawa duit yang sedikit. Okay? Kalau kita menjual terlalu mahal, boleh jadi para pelajar tidak mampu untuk membeli dan seterusnya kita punya jualan pun tak laku. Yang keempat, mudah dibungkus. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi. Murid-murid ni rehat 20 minit sahaja. Kalau kita nak buat dine in, makan di tempat yang kita jual, ada kemungkinan yang pertama, tempat makan tak cukup sebab murid ramai. Yang kedua, murid akan terkejar-kejar nak makan, nak masuk kelas. Okay, macam tu juga dengan cikgu. Apabila kita bungkus, kita boleh bawa dan jual di merata-rata tempat. Okey, yang kelima, mudah dibawa. Mudah dibawa ni maksudnya cara pembungkusan kita. Kalau kita jual laksa, kita nak letak dalam plastik ke atau nak letak dalam bekas plastik? Kalau kita jual dalam beg plastik, kemungkinan kuah akan tumpah. Kalau kita jual dalam bekas yang elok, yang keras sikit macam Tupperware, mudahlah untuk pelanggan kita bawa dan mudah untuk mereka menikmati makanan yang kita jual. Okey. Kalau kita tak jual makanan, kita akan jual minuman. Macam juga makanan tadi, minuman yang dijual mestilah berkhasiat. Okey, jangan terlalu manis. Kalau macam air-air berkarbonat tu, kalau diikutkan tak boleh dijual di sekolah. Okey, yang kedua, bersih. Mestilah air yang bersih, air yang dimasak. Okey, janganlah guna air paip direct terus awak bancuh air dan jual. Okay, boleh mendatangkan kemudaratan kepada pembeli. Mereka boleh sakit perut, boleh terkena jangkitan kuman taun, okay, dan boleh membawa maut. Okay, bahaya ya. Yang ketiga, harga berpatutan. Okey, sama juga dengan makanan tadi. Dalam kawasan sekolah, tidak digalakkan untuk menjual terlalu mahal bagi membolehkan murid-murid membeli dengan kita. Yang keempat, menggunakan air yang dimasak. Macam cikgu bagi tu tadilah, air yang awak nak buat air minuman tu pastikan dimasak terlebih dahulu ataupun gunakan air penapis. Air yang ditapis. Yang kelima, dibungkus dengan baik. Seelok-eloknya gunakan cawan plastik ataupun cawan kertas. Kalau nak ikat tepi, tidak digalakkan. Takut tumpah sebab
di sekolah ni bukannya kita makan macam dekat rumah, okey? Kita tak duduk je, kita berjalan sana berjalan sini, pergi kantin, pergi kelas, okey? Jadi kita mestilah letak dalam bungkusan yang mudah dibungkus. Okey. Itu sahaja untuk tajuk terakhir kita. Cikgu akan bagi latihan dan kuis pada hari Jumaat nanti. Dan cikgu akan fikirkan apakah yang kita akan buat pada minggu seterusnya. Sama ada demonstrasi masakan ataupun cikgu akan ulang kaji balik daripada tajuk yang awal. Okey, cikgu akan fikirkan kemudian. Dan kita akan jumpa pada hari Jumaat untuk latihan nanti. Okey? Jumpa lagi.